nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita merafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana diberikan kita nikmat iman dan Islam. Diberikan kita terus dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan senantiasa menikmati setiap pemberian yang diberikan ataupun dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam wacana online, kuliah online anjuran Masjid Al-Istiqamah. Dan dalam minggu yang ketiga, ini dalam jadual saya ataupun waktu untuk saya memberikan perkongsian dengan para penonton dan para jemaah sekalian daripada kitab yang akan dibaca sekali lagi mengenai hadis 40, Tadabbur Hikmah Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, insya-Allah pada malam ini akan saya kongsikan hadis mengenai hadis yang ke-25, mengenai tajuknya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya membaca hadis ini, ayuh kita singkap, ayuh kita ungkap, ayuh kita, orang kata, muhasabah sedikit. Bagaimana kurniaan Allah, bagaimana rahmat Allah yang mana ada senantiasa buat hamba-hambanya. Dan di antara salah satu daripada Asma'ul Husna, antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Ar-Rahim, iaitu Maha Mengasihani. Jadi kita lihat bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mana kita beriman, yang mana kita ini memerlukan dan menginginkan dan tidak mampu kita nak menolak dan tidak mampu kita nak menafikan akan kita ini tidak perlukan Allah. Ini tidak boleh ada dalam kita punya kehidupan selaku seorang Muslim, selaku orang yang beriman. Kita perlu dan mesti bergantung kuat dan teguh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita inginkan sesuatu yang ingin kita lakukan di dunia ini, seperti pekerjaan kita, kehidupan kita dan sebagainya,
semuanya adalah daripada kasih sayang Allah. Semuanya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, pemberian kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian yang saya kasihi lagi saya hormati, hadis yang ke-25 ini daripada An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun? Inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bima'rufin sadaqah wa nahyun an munkan sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'in ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajr? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadhalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang baru saja sebentar tadi dikongsikan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya manusia daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, orang-orang kaya telah membawa lari pahala-pahala. Mereka solat seperti kami solat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka. Maka baginda Nabi SAW bersabda, tidakkah Tuhan, yakni Allah, telah menjadikan kepada kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya, iaitu setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, menyeru kepada perkara yang makruf itu sedekah, mencegah daripada perkara yang mungkar itu juga sedekah, bahkan mendatangi isteri kamu juga sedekah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah salah seorang daripada kami yang mendatangi syahwatnya dia akan mendapat pahala? Nabi SAW berkata, adakah tidak kamu melihat jika dia meletakkan syahwatnya pada perkara haram, tidakkah dia akan ditimpa dosa? Begitu jugalah apabila dia meletakkan syahwatnya pada perkara yang halal, maka dia akan mendapat pahala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kefahaman yang boleh kita ambil daripada hadis yang baru sahaja saya kongsikan akan hadisnya serta maksudnya mengenai hadis yang ke-25 antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertera di dalam hadis ini mengatakan, sesungguhnya manusia daripada kalangan sahabat-sahabat. Nabi berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, orang-orang kaya telah membawa lari pahala-pahala mereka. Mereka juga solat, mereka juga seperti kami juga mereka melaksanakan ibadah. Mereka juga berpuasa seperti mana kami berpuasa. Mereka juga bersedekah dengan lebih harta mereka. Dalam keadaan ini, telah datang dalam segelombongan menceritakan situasi dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW yang mengadu dalam keadaan mereka ini miskin. Mereka mengadu kepada Nabi SAW bahawa orang kaya lebih banyak meraih pahala. Maksudnya mereka datang bertemu dengan Nabi segolongan orang-orang miskin ataupun orang-orang yang kurang upaya ataupun kurang pendapatannya, yang mana datang bertemu dengan Rasul SAW memberitahu
keluhan hati mereka, apa yang mereka merasakan. Mereka menceritakan, beritahu kepada Nabi SAW bahawasanya orang yang berkedudukan senang ataupun mempunyai kesenangan ataupun kaya, mereka ini lebih banyak meraih pahala. Sebab apa? Sebab mereka juga melaksanakan ibadah seperti solat. Mereka juga puasa. Dan mereka juga mampu untuk memberikan pahala, memberikan sedekah dengan harta mereka yang banyak. Alhamdulillah. Dan Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ini menjadikan satu sifat cemburu yang baik, yang mana mereka ini turut merasakan satu cemburu yang mana mereka juga inginkan kedudukan sedemikian, tetapi mungkin keterbatasannya, mungkin sudah menjadi satu, orang kata, menjadikan satu takdir yang bahawasanya mereka ini tidak mendapat kemampuan yang sepenuhnya. Jadi mereka ini berlumba-lumba, cuma yang menjadikan keterbatasan buat mereka adalah mereka ini kurang berkemampuan. Yang ini mungkin tidak kaya. Lalu Nabi SAW, kita lihat, nak menjentikkan hati kegembiraan buat orang-orang yang datang bertemu dengan Nabi SAW. Nabi tidak mengatakan hampakan kepada mereka, tak menghampakan apa yang mereka datang keluhan ini. Tidak mengatakan, kamu ni memang dah ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, memang miskin, nak buat macam mana kan? Level kamu tak sama dan sebagainya. Dia ini tidak menunjukkan yang mana kita ini ada dikatakan kedudukan ini, orang yang kaya ni mesti lebih tinggi darjatnya, orang yang miskin darjatnya dikurangkan. Tidak. Jadi Nabi SAW menjentikkan hati mereka yang datang dan mengadu kepada Nabi SAW akan kecemburuan dirinya, kecemburuan diri mereka. Dengan Nabi mengatakan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Tidakkah Allah telah menjadikan kepada kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya? Iaitu, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Iaitu setiap tasbih itu sedekah. Kemudian, wa kulli takbiratin sadaqah. Dan juga setiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Suruh. Dan setiap tahlil juga adalah sedekah. Dan wa amru bi ma'rufin sadaqah, dan menyuruh kepada kebaikan juga adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, dan mencegah daripada melaksanakan kemungkaran juga sedekah. Kemudian bahkan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, mendatangi isteri juga dalam kategori sedekah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat bagaimana kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan kita ganjaran ataupun pahala pelbagai. Tak kiralah daripada kita melaksanakan ibadah solat, seumpama solat, zakat, puasa dan sebagainya. Tetapi dalam setiap apa yang kita laksanakan, perkara yang baik, yang mendatangkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, juga dikirakan kita ini memberikan sedekah. Mungkin saya tidak mampu, mungkin saya tidak ada keuangan. Adakah itu menjadikan satu keterbatasan buat saya yang tidak boleh untuk bersedekah? Tidak. Kita zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan tasbih, kita tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan ganjaran sedekah. Kita besarkan Allah, puji Allah, Allahu Akbar, juga sedekah. Kita tahmid Alhamdulillah, juga sedekah. Dan kita tahlil La ilaha illallah,
juga sedekah. Ini menunjukkan bahawasanya kurniaan ataupun ganjaran yang Allah ingin berikan kepada kita dalam kita lihat dalam surah Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Allah Subhanahu wa taala juga akan memperhitungkan kebaikan walaupun kita buat sebesar zarrah sekalipun akan diperhitungkan. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan perkara yang kecil sedikit, perkara yang mungkar ataupun yang silap ataupun yang salah ataupun yang mendapat kemungkaran walaupun sekecil mana pun akan juga diperhitungkan. Jadi di sini tidak ada satu ibadah ataupun tidak ada satu perbuatan yang kita lakukan di muka bumi Allah ini tidak akan diperhitungkan. Kita lihat panca indera yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pandangan kita, mata kita ini, kita melihat kepada perkara-perkara yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita melihat, apabila kita melihat kemudian kita memuji akan kebesaran Allah. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Juga kita diberikan ganjaran yang sebaik-baiknya. Tapi kalau di sebaliknya, mata ini kita lihat kepada pandangan maksiat. Tangan ini kita melaksanakan perkara-perkara yang mendapatkan kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Juga ianya akan diberikan penghisaban ataupun perhitungan pada hari kemudian. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihatlah bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Allah tidak mengatakan perlu melaksanakan besar-besar baru dapat ganjaran yang sebesar-besarnya. Tidak. Kita buat perkara yang baik, walaupun kecil pun, dapat juga ganjaran. Kita lihat di jalanan kita, yang mana ada di hadis yang lain, kongsi juga. Kita mengalihkan perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, juga ganjarannya besar. Dia tidak mengatakan kita perlu mengalihkan sesuatu perkara yang besar baru mendapat ganjaran. Tak. Kita mengalihkan. Contohlah di jalanan kita nampak ada satu ranting ataupun ada batu yang boleh menghalang laluan di jalan raya. Ataupun kita boleh lihat kalau ada kenderaan-kenderaan seperti motor, kereta ataupun basikal ataupun PMD sekarang ni, e-bike dan sebagainya. Kalaulah mereka melintasi jalan tersebut, mungkin daripada 100 orang, mungkin setengah ataupun suku daripada itu akan terkena ataupun tersandung batu tersebut. Tapi apabila kita lihat, kita dapat mengalihkan, walaupun kita rasakan geli nak mengalihkan menggunakan tangan, takut kotor dan sebagainya, kita boleh menyepak ke tepi supaya laluan tersebut lancar, laluan tersebut lebih mudah. Itu ganjaran yang sangat-sangat besar. Itulah ganjaran yang paling kita rasa mudah, tetapi mungkin jarang berlaku dalam kehidupan kita. Kita lihat tisu, kita lihat apa dan sebagainya. Walaupun kita kutip, mungkin kita pergi ke masjid-masjid, kita nak mendirikan solat. Jadi kita melihat ada mungkin najis cicak, ataupun mungkin ada orang kata daripada kuku kita ni, kulit kuku, kita ambil ataupun kuku sendiri, kita tengok ada dan kita kutip dan kita letak dalam poket kita. Kerana apa? Kita nak menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kecil sangat, kita nampak kecil lah nilainya. Di mata kita kecil. Tetapi kalau kita angkat penuh dengan keikhlasan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pasti nilainya akan diberikan sebaik-baik nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala nak melihat akan apa yang kita berikan, jumlah yang macam mana kita nak kasih ataupun sumbangkan. Tetapi kalau itu ada dalam sikit sebanyak ada keriakan, ada timbul rasa sombong, bongkak dan sebagainya, mungkin tidak ada ganjaran. Seperti mana dalam hadis ini mengatakan tadi,
pada akhirnya, yang mana kalau kita mendatangi isteri dalam keadaan yang sempurna, iaitu yang halal, maka kita dikurniakan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita melaksanakan ataupun kita mendatangi bukan daripada kita punya isteri, daripada perkataan ataupun zina dan sebagainya, maka dia mendapat kemungkaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil peluang, jangan kita keringkan lidah kita untuk sering ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sering puji Allah, sering rasa bersyukur akan pemberian yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Walaupun kita merasakan perkara ini mungkin berapalah sangat, apalah sangat zikir tu, kecil macam mana pun, nikmat Allah berikan kita nikmat, kita puji Allah. Apabila telah kita melakukan sesuatu, pernah saya kongsikan, kita mulakan dengan memuji Allah dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Selesai pekerjaan yang kita laksanakan ataupun perkara-perkara yang kita laksanakan, kita memuji Allah dan mengatakan Alhamdulillah. Kita tidak nampak ganjaran yang Allah berikan. Tetapi kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan yang kita lafazkan, tahmid kita yang kita ungkapkan di bibir kita, senantiasa kita mensyukuri akan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang sangat masyhur mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kalau kita bersyukur, akan Allah tambahkan lagi kurniaannya. Tapi kalau kita kufur, azab Allah amat pedih. So, kita lihat bagaimana kebesaran dan kurniaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mana pemberi segala-gala kebaikan. Dan kita juga tidak pernah Allah berikan kita usia, pernah tak kita tolak? Janganlah ya Allah, aku tak naklah usia yang panjang-panjang ni. Kita terima. Allah berikan kita rezeki, kita terima. Tapi kita tak nak melihat daripada sumber mana, daripada hak daripada siapa yang memberikan kepada kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kufur, kita tidak mengatakan ini adalah satu pemberian kurniaan Allah. Ini semua daripada titik peluh kita, salah. Nikmat yang Allah berikan, kesihatan itu adalah kurniaan Allah. Itu juga sedekah. Dan Allah kurniakan kita untuk kita kelip mata kita ni pada setiap hari, setiap kali kita dapat kelip satu juga kasih sayang Allah, pemberian Allah, kurniaan Allah. Kita lihat kebesaran yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan rasa susah untuk melaksanakan ganjaran, untuk mendapatkan pahala. Banyak perkara-perkara yang boleh mendatangkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita mohon keridaan Allah dan kita berdoa, mudah-mudahan Allah meridai apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, supaya perkara ataupun amalan yang kita dapat bawa ini dapatlah kita persembahkan dan bawa pada hari perhitungan nanti. Mungkin sedikit di pandangan mata kita, tapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Biar manusia mengatakan, alah setakat berapa yang kau sumbang, berbandingkan dengan orang yang menyumbangkan banyak. Ala kulli hal, alhamdulillah, itu kemampuan dia, itu kemampuan kita. Tapi kemampuan yang kita berikan itu penuh dengan keikhlasan, penuh dengan rasa tawadu, penuh dengan rasa kerdil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kurniaannya lebih besar daripada orang yang memberikan ganjaran yang besar, sumbangan yang besar, tetapi tidak ada keikhlasan, merasakan kesombongan dalam diri dan sebagainya. Jadi kita lihat bagaimana perbandingan. Kita nak melaksanakan, kita melakukan segala amal ibadah di muka bumi ini, banyak ganjaran-ganjaran yang mudah untuk kita dapat raih.
Kita cuma tanya diri kita nak ataupun tak nak. Kalau kita tak nak, maka kita menjadi orang-orang yang merugikan. Seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman kepada Allah dan wa tawasaw bil haqq, mengajak kepada kebenaran, tawasaw bis sabr, dan mengajak kepada kebenaran. So itu orang yang paling untung di muka bumi Allah. Yang mana kita selaku orang yang beriman kepada Allah, kalau kita menafikan apa yang kita diberikan, ataupun kita tidak mengatakan satu benda ganjaran yang perlu kita laksanakan di muka bumi ini, maka kita menjadi orang-orang yang paling rugi. Ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mungkin sekadar di sini perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat sama-sama mengamalkan apa yang kita mampu sebagai hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Amalan yang kita laksanakan biarlah amalan walaupun kita nampak sedikit, tetapi amalannya menjadi amalan yang istiqamah, yang berterusan, yang konsisten, yang berulang-ulang kita buat. Menjadikan satu, orang kata, the daily life kita buat. Tak buat kita rasakan macam rasa satu benda yang tak komplit pada hari itu. Kita buat dalam kita punya daily routine kita. Kalau mungkin daily routine kita suka bersenam dan sebagainya. Mungkin satu hari tak bersenam, kita akan rasa macam tak boleh nak duduk. Tak boleh rasa nak survive. Begitu juga kita melaksanakan satu amalan, perbuatan yang baik juga dalam kehidupan kita. Walaupun ianya nampak kecil, walaupun ianya nampak bukannya besar, tetapi kita berulang-ulang kita melaksanakan. Mudah-mudahan ulangnya ataupun konsistennya kita, istiqamahnya kita, mudah-mudahan itu menjadi satu bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Sekian dahulu daripada saya pada malam ini. InsyaAllah diberikan kurniaan, diberikan keizinan, kita dapat bertemu lagi pada minggu-minggu yang akan datang dalam keadaan sihat walafiat. Sama-sama kita dapat melaksanakan kebaikan, bukan untuk diri kita, tetapi untuk sekalian yang ada bersama-sama kita. Dan kita akan bawa ini untuk mendapat kebaikan dunia dan kebaikan hari akhirat kelak. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله 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 الله والله والله والله
से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe?